So itu apa yang dapat saya simpulkan dalam siasatan awal kita. So, kalau tuan-tuan ada soalan boleh tanya. Kan jenis mangsa yang cedera. Kalau di bawah tanah ni, sepaham kami maksudnya dua laluan berbeza. Dia sepatutnya Patutnya dia laluan berbeza. haluan berbeza. Sebab tu kita perlu jalankan siasatan. Kerana ia bertembung di laluan yang sama. Maknanya yang daripada Kampung Baru itu sepatutnya tidak menghala ke laluan yang bertentangan. Sepatutnya dia menggunakan trek yang sebelah satu lagi. Maksud kesilapan teknikal di pusat kawalan lah. Boleh dikatakan begitu, tapi nanti kita akan siasat lanjut. Jadi unsur-unsur sabotaj kalau tuan lihat Setakat ini belum ada lagi apa-apa yang boleh menunjukkan ada unsur-unsur sabotaj, sebab train ni sebenarnya rosak. Train rosak. Cuma mungkin dari segi pusat kawalan tu mungkin ada miscommunication di situ menyebabkan berlakunya pertembungan antara dua train yang sepatutnya tidak berlaku. Kerana train yang daripada Kampung Baru dibawa secara manual, ada pemandu. Yang daripada Gombak dibawa secara automatik. Kan kecederaan macam mana yang cedera parah tu? Yang kita lihat tadi, yang dilaporkan ada 15 orang yang agak parah. Walau bagaimanapun keseluruhan tadi itu ada 47. Macam-macam lah. Tadi pun saya lihat di train tadi ada darah juga, tapi semuanya insya-Allah kita doakan semoga mereka yang berada di dalam coach itu berada dalam keadaan selamat dan cepat pulih. Tak ada. Semua berjaya dikeluarkan pada pukul 21.50 tadi. Semua? Maknanya dalam masa sejam semua juga berjaya kata? dikeluarkan dengan bantuan bomber, APM dan juga pihak polis. semua dalam keadaan segar lah tuan. Semua dalam keadaan segar. Malam berlaku pada pukul berapa tuan? 8.45 lebih kurang. Masa bawa keluar tu, bomber dengan polis ada menghadapi kesukaran ke masa nak menyelamatkan mangsa ni? So far tak ada lah. Sebab pelanggaran tu bukan teruk sangat. Dia berdepan antara kepala train tu. Di situ saja. Tapi mungkin sebab impact dia tu, pelanggaran tu, momentum tu menjadikan ianya menyebabkan yang di dalam train yang tidak memegang apa-apa tempat pegangan, mereka akan terhentak lah. Yang berdiri Masa yang perlu untuk anggota bomber dan untuk keluar tu maksud daripada dalam kereta. Saya rasa itu saya serahkan kepada tuan. Kan first Berapa kelajuan train masa? dua kurang daripada 40 km per hour. So speed dia. Jarak dari stesen tu Stesen antara stesen tu kurang daripada 2 km. Kan, so basically train yang dipandu uji tu tak sepatutnya berada dalam track Ya, tu betul. lah. Yang dipandu oleh pemandu tu tak sepatutnya Scene landasan. Okey. Kan ada seorang je? Ada seorang je? seorang saja. Pemandu je lah? Pemandu saja. Pemandu uji je lah? Okey. Jadi 213 tu include pemandu train lagi satu tuan eh? Yang tu yang sebelah tu. Yang ni yang train yang yang rosak. yang rosak. Pemandu lah, tuan train. Tuan 4 lah. Tuan kalau 4? Pemandu. Okey, alright. Kalau tengok gambar yang viral di Twitter, ada kena tangkap. Gambar yang viral di Twitter ada melibatkan wanita mengantuk. So ada kecederaan kepada wanita mengantuk.
Tuan, viral dekat Twitter ada gambar perempuan mengandung hamil. So adakah keadaan dia macam mana keadaan dia? Itu nanti kita kena semak dengan Okey kan. Okey. Tuan Nordin mungkin boleh sikit lagi Tuan Nordin. Tuan ke depan sikit Tuan. Sedikit proses mengeluarkan mangsa-mangsa tadi. Tuan kat sikit Tuan. Tuan ke depan sikit Tuan. Tuan ke depan sikit. Tuan depan sikit. Jabatan bomba dan juga ibu ada lokasi. Lebih kurang pukul 20 ataupun 8.45 lah. Jadi disebabkan dia berlaku di dalam lah. Jadi banyak masa diambil untuk proses evacuation ataupun untuk mengosongkan ataupun untuk mengeluarkan mangsa. Jadi memandangkan daripada real ataupun real yang sebenar yang tempat pelanggar itu lebih kurang 100 meter kepada ruangan lapas ataupun untuk stesen orang turun penumpang lebih kurang 100 meter jadi perjalanan itu kecederaan. Jadi kita bersyukur kita ada banyak ambulans daripada pelbagai agensi yang MRS daripada Jawatan Bomba, daripada APM, daripada Institut Jantung Negara, daripada Crash dan pelbagai lagi dia silih gantilah untuk membawa semua penumpang yang cedera untuk dihantar ke hospital terdekat. Jadi operasi perlu dibuat secara berhati-hati untuk mengelak kecederaan yang lebih dan juga risiko-risiko yang lain sebab dia berlaku dalam terowong. Jadi mereka terpaksa melalui jalan-jalan sempit lah di sisi kiri dan juga kanan laluan. Okey. Tapi tak Halangan tu, tingkat kesediaan tu pecah ke macam mana? Dia bertembung sebenarnya. Dia bertembung, kita lihat. Dan apabila Jabatan Bomba tiba, ada pintu-pintu telah kita buka. Sebab ada pintu yang kaca dan sebagainya. Jadi mangsa-mangsa penumpang yang tidak cedera, dia telah cuba keluar sendiri. Dan yang cedera ini menunggu pasukan penyelamat. Okay. Alright. Okay, thank you Tuan. Nanti tunggu menteri lah. Okey. Baiklah, sebentar nanti kita akan ada sidang media bersama dengan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wikasio yang sekarang ini sedang bersiap sedia. Bagi anda yang mengikuti live ini, sila doakan supaya semua rakan media dan juga pegawai dan juga anggota agensi-agensi berkaitan seperti anggota bomba, anggota polis, JPAM yang ada dekat sini dijauhi dari penularan wabak COVID-19. Kami telah berusaha untuk menjaga penjarakan sosial. Baiklah. Okey. Kami dah melakukan sebaiknya penjarakan sosial di sini. Belum ada sikit kembang tak berkenan semua kata-kata asisten. Okey.
bawah itu adalah stesen KLCC. Sekarang ini adalah Avenue K dan ada laluan ke stesen KLCC di bawah sana. Minta tolong jarak, Cik. Saya dah jarak. Satu jarak, Cik. Cik, tolong 1 meter, Cik, jarak, Cik. Jarak. Saya dah jarak. Ini jarak 1 meter. Baik. Kepada saya, dan dalam tempoh 2 minggu kita akan kena pasti sama ada disebabkan oleh kesilapan dari segi sistem signaling ataupun communication ataupun pemerintahan, dan kita akan pastikan kita siasat apa punca kejadian pelanggaran ini. Jadi atas dasar ini kita minta supaya wartawan bersabar sedikit kerana 2 minggu kita bersiasat dan pakar-pakar kita akan terus melihat sama ada daripada pasaran dan apa kita ada penting dan juga kita akan membutuhkan lebih luas untuk melihat dan melepaskan apa punca kejadian pelanggaran train pada hari ini. Jadi ianya berlaku pada 8.33 malam tadi, melibatkan 2 buah train, dan pada masa itu nampaknya kebanyakan penumpang itu bila langgar kelajuan 20 km sejam yang tak membawa penumpang dengan 40 km sejam, apabila 20 campur dengan 40 jadi 60. Jadi bila langgar itu momentumnya jadi 60 km sejam. Jadi nampaknya impak sangat besar. Ada yang terpaksa, ada yang selepas pelanggaran telah kata orang terpaksa anjak dari satu jarak yang agak jauh, dan itu yang menyebabkan ada yang cedera. Dan saya sendiri melihat dengan mata saya macam mana ada yang teruk cedera-cederaannya, dan saya memberi jaminan kepada semua penumpang yang terkesan ataupun mereka yang menjadi mangsa dalam kejadian ini, kita akan melakukan terbaik untuk merawat mereka yang sakit. Jadi saya juga difahamkan pihak pasaran khususnya untuk perkhidmatan LRT, setiap tahun kita ada, setiap 6 bulan kita adakan dikatakan itu emergency response kepada dalam keadaan seperti ini perlu kita memberi reaksi atau membuat respon yang cepat, dan ini sebahagian daripada prasyarat atau keperluan yang ditetapkan oleh APAT. Dan pada waktu yang sama juga dan kita akan lihat dari segi aspek. Saya difahamkan masalahnya dimaklumkan oleh pihak memang ada kemudahan insya-Allah. Tapi yang penting prioriti kita pastikan mereka yang dihantar ke hospital. Saya difahamkan
setakat ini yang lebih kurang 15 dan saya dapat melihat 47 yang dikata secara ratingnya berbeza dengan yang cedera ringan. Saya berharap mereka dapat dirawat dengan cepat dan supaya mereka sembuh. Itu prioriti kita untuk jadi bila macam perintah harap dia masih semua pihak mengambil sesuatu. Perkara ini memang dalam tindakan pihak kita memastikan yang awal. Jadi setakat ini pada malam ini apa yang berlaku telah saya beritahu secara terus kepada saya. Ya. Terima kasih. Tetapi sebab esok memandangkan orang akan pergi kerja pagi kan. So adakah mereka lelaki akan beroperasi atau bukan? Besok. Kerana dia melibatkan satu coverage yang tak besar. Jadi saya tak boleh kata pada setakat ini mana yang terjelas. Jadi kemudian sudah pasti pihak pasaran akan bagi bahan secara umum, iaitu satu pengumuman secara rasmi. Sebab mereka tengah tengok track ini. Jadi saya sendiri melihat dengan mata saya dua langgar itu macam mana kita alihkan supaya platform cukup panjang untuk kita nak kata orang mendarat atau landing ataupun supaya train boleh sampai. Jadi perkara ini perlukan sedikit masa dan ianya akan dimaklum kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak jangan cakap di tengah mana clear lagi tempat ni. Datuk, did you have a preliminary punya report on the cause of the incident? Do you have any preliminary punya As I said, tomorrow I will receive a preliminary report from my KP Apat. But it is subject to the investigation, in-depth investigation by the task force. It will take about 2 weeks time. So be patient. We have to check and ascertain whether it is system problem, medication, human errors, and etc. So it is premature for me to assume anything else. Okay, at this moment, let us concentrate on the report, and then we leave it to the expert to identify the cause of the accident. Yeah. All right. Terima kasih. Thank you. Ui, tangan lengan. Jap. Awak ni. Sabar. Dimitri. Baik, itu tadi sidang media oleh Menteri Pengangkutan. Kita bawakan secara langsung apa yang berlaku. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dwi Kasiong mengenai kejadian yang berlaku bagi penonton-penonton Astro Awani. Sebentar tadi sidang media Ketua Polis Daerah Dan Wangi ACP Muhammad Zan Abdullah mengatakan bahawa kejadian berlaku kira-kira jam 8.33 malam melibatkan 2 train, di mana apa yang berlaku sebenarnya mungkin saya boleh ceritakan sikit kepada penonton-penonton Astro Awani untuk mengetahui lebih lanjut. Saya berada di mana stesen KLCC di sini. Terdapat satu train daripada berhampiran kawasan ini yang rosak, dan train itu ditunda dengan lajunya 20 km sejam. Pada masa yang sama juga terdapat satu lagi buah train yang membawa 214 penumpang bersama dengan pemandunya dalam perjalanan ke arah yang sama. Jadi apa yang berlaku 20 km sejam dan 40 km sejam, kedua-dua train ini bertembung dan mengakibatkan 47 mangsa ataupun penumpang mengalami kecederaan parah dan 166 lagi mengalami kecederaan ringan, dan kesemua mereka telah pun dibawa ke hospital berhampiran untuk mendapatkan rawatan lanjut. Dan sebentar tadi apa yang dikatakan oleh Menteri Pengangkutan iaitu Datuk Seri Dwi Kasiong mengatakan bahawa kejadian 8.33 malam dan di mana MOT ataupun Kementerian Pengangkutan akan mewujudkan satu task force untuk menyiasat perkara ini, kerana dalam tempoh 23 tahun LRT dilaksanakan dan berjalan di negara kita, belum ada lagi kejadian seumpama ini berlaku, dan sudah tentu task force ini jelas beliau akan membuat perincian hasil siasatan mengenai apa yang berlaku, bagaimana ia berlaku, adakah di antara human error ataupun masalah teknikal, itu yang akan kita bawakan. Dan pada masa yang sama juga ini yang mungkin saya ingin bacakan, seperti mana baru saja dimaklumkan atau Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam satu entry terbaru di Facebooknya juga memaklumkan bahawa beliau mengetahui mengenai kejadian dan difahamkan bahawa petugas-petugas selamatan kecemasan sedang berada di tempat kejadian, dan jelas Perdana Menteri
beliau memandang serius kemalangan ini, telah mengarahkan Kementerian Pengangkutan Prasarana Malaysia Berhad untuk melakukan siasatan penuh untuk mengenapasi punca kemalangan ini dan tindakan tegas harus diambil dengan segera. Jelas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin keutamaan sekarang harus diberikan pada mangsa-mangsa kemalangan, dan beliau juga telah mengarahkan semua pihak memberi kerjasama sepenuhnya bagi memastikan mangsa mendapat rawatan yang menyeluruh, memandangkan kita juga berada dalam gelombang pandemik COVID-19 yang sedang meningkat naik. Itu entry terbaru dari Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung dengan kejadian ini, dan saya berada di Avenue K ini. Untuk penonton-penonton Esrawani, boleh katakan puluhan media berada di sini berkampung untuk membawakan perkembangan terkini, dan mungkin kameraman kita boleh tunjuk sikit. Kalau anda masuk ke Avenue K, di belakang ini adalah stesen KLCC, dan kesemua mereka yang tercedera 47, cedera parah 166, lagi cedera ringan, kesemua mereka telah dikeluarkan daripada kawasan ini, dan boleh katakan 6 buah jentera, bomba dan pelamat daripada 6 balai bomba dan pelamat telah dikerahkan ke sini untuk mengambil kesemua mangsa dan dihantar ke hospital yang berhampiran untuk rawatan lanjut. Sudah tentu ini kejadian yang agak mengerikan apabila 47 cedera parah dalam tempoh 23 tahun tidak pernah berlaku kejadian seumpama ini. Okey Faris. Dan ketika ini juga sebenarnya laluan. Baik Faris, Faris Daniel teruskan. Faris, kalau kita lihat di sini bahawa ramai di situ yang dilihat berada di situ, dan kalau boleh Faris kongsikan sendiri bagaimana penumpang-penumpang ramai 200 lebih tadi yang berada di dalam train tersebut, bagaimana penumpang itu meneruskan perjalanan mereka? Adakah pihak prasarana ada menyediakan pengangkutan bagi mereka yang tidak dihantar ke hospital, Faris? Baik Faris, sebenarnya apabila berlaku kejadian, prasarana telah pun mengaktifkan ERT, Emergency Response Team mereka. Pada masa sama, Jabatan Bomba Penyelamat juga 6 buah balai di mana dikerahkan semua anggota mereka jentera untuk hadir ke kawasan ini, dan kesemua penumpang-penumpang ini dibawa menaiki ambulans. Mana yang cedera parah dibawa menaiki ambulans untuk ke hospital berhampiran. Begitu juga kecederaan ringan, jika mereka perlu ke hospital, mereka telah pun bawa mereka menggunakan kenderaan-kenderaan yang telah pun disediakan oleh pihak Prasarana Malaysia Berhad. Kerana keutamaan sebenarnya apa dikatakan oleh Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong sebentar tadi, Prasarana Malaysia Berhad juga memandang serius kepada ketanggungjawaban mereka terhadap prioriti keutamaannya terhadap keselamatan penumpang, kerana kecederaan ini, ada kecederaan yang dialami oleh mereka, sudah tentu ini amat serius, dipandang serius, dan juga keutamaan kepada terhadap keselamatan mereka. Dan Faris, saya nak bawakan, mungkin kameraman kita membawakan ke depan sedikit. Ini kawasan yang tidak dibenarkan untuk kami berada, untuk turun sebenarnya. Sampai sini saja. Baik, secara langsung kita bawakan secara langsung dari Esrawani. Baik, kalau anda sebentar tadi di mana kesemua mangsa sebenarnya Faris telah pun dibawa menaiki, kalau anda tengok keadaan ketika ini, ada eskalator, ada tangga, jadi terdapat kesukaran juga bagi bomba untuk mengambil dan mengeluarkan kesemua mangsa untuk dibawa ke hall ini ataupun di luar rega ini dan dimasukkan ke dalam ambulan. Tetapi ketika ini kami tidak dibenarkan untuk turun kerana pihak-pihak tertentu ataupun terutamanya APAD, prasarana, pihak polis dan pihak-pihak keselamatan yang lain sedang mengadakan boleh katakan siasatan seperti mana yang dikatakan oleh Datuk Seri Wee Ka Siong, Menteri Pengangkutan sebentar tadi. Dalam tempoh 24 jam beliau akan mendapatkan maklumat mengenai dengan siasatan awal. Ini perkembangan, ini kejadiannya, lokasi kejadiannya Faris Daniel. Dan ketika ini itu perkembangan yang dapat saya kongsikan daripada lokasi kejadian. Faris, di sana adakah Faris ada mendapat sebarang maklumat bahawa bagaimana dengan operasi train pada hari esok? Adakah itu ada disebut sebentar tadi, Faris?
Sudah tentu apabila siasatan dilakukan sebenarnya seperti mana dikatakan oleh Prasarana Malaysia Berhad, mereka akan memberikan maklumat dari semasa ke semasa kerana ini melibatkan aliran KJ ataupun Kelana Jaya berhampiran dengan stesen KLCC begitu dengan Kampung Baru. Saya tidak dimaklumkan apakah perkhidmatan ini akan diteruskan ataupun akan dihentikan seketika. Itu yang akan dimaklumkan sendiri oleh Prasarana Malaysia Berhad dari semasa ke semasa mengenai dengan pengoperasian terutamanya LRT di sekitar kawasan kejadian. Itu yang akan kita dapatkan daripada Prasarana Malaysia Berhad sebenarnya, Faris. Baik Faris, terakhir sekali, adakah kita boleh menjangkakan sebarang apa-apa lagi ataupun sidang media daripada pihak Prasarana? Kerana kita sudah dapat daripada Ketua Polis Daerah Dawangi, Jabatan Bomba Kuala Lumpur dan juga Menteri Pengangkutan. Adakah Prasarana sendiri ada di sana untuk memberikan sebarang kenyataan, Faris? Baik, sebenarnya Prasarana Malaysia Berhad telah pun memberikan maklumat kepada Menteri Pengangkutan sebentar tadi, tetapi apa-apa pun sebenarnya kami masih menanti jika ada wakil-wakil Prasarana Malaysia Berhad ini akan tampil untuk memberikan sebarang makluman. Sudah tentu siasatan awal seperti mana dikatakan oleh Menteri Pengangkutan, tetapi ada maklumat lanjut yang akan diumumkan. Mungkin bukan di sini sebenarnya, Faris, mungkin di laman Twitter ataupun menerusi kenyataan media yang akan diberikan kepada kami pada beberapa masa itu yang akan kami masih menunggu apakah maklumat butiran-butiran lanjut mengenai kejadian siasatan awal daripada Prasarana Malaysia Berhad, Faris. Baik, terima kasih Faris Azman atas perkongsian di lokasi kejadian. Baik, seramai 47 penumpang dilaporkan cedera parah manakala 166 lagi cedera ringan apabila dua tren transit aliran ringan ataupun LRT dilaporkan bertembung dalam kemalangan yang berhampiran stesen Kampung Baru dan juga KLCC pada malam tadi. Dan Ketua Polis Daerah Dawangi, Asisten Komisioner Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan kesemua mereka yang dilaporkan cedera sudah dikeluarkan dan dihantar ke hospital dalam kejadian kira-kira jam 8.45 malam tadi. Dan tren yang dari Gombak dipandu secara automatik katanya mengandungi 213 orang penumpang. Dan manakala tren dari Kampung Baru adalah tren yang kosong yang dikatakan sedang dalam tempoh ujian. Dan polis tidak menolak kemungkinan bahawa berlakunya sebarang kegagalan komunikasi di antara pihak pengurusan. Dan bagaimanapun, dia juga tidak menolak kemungkinan ada berlakunya sabotaj. Kita dengarkan sendiri kenyataan daripada Ketua Polis Daerah Dawangi, Asisten Komisioner Muhammad Zainal Abdullah sebentar tadi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam sahabat-sahabat media yang hadir pada malam ini bersama-sama saya, Pengarah Bomba Kuala Lumpur, Tuan Nordin, dan juga pegawai-pegawai saya. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, bahawa pada malam ini lebih kurang jam 8.45 malam, kita telah menerima laporan berkenaan dengan satu kejadian insiden yang melibatkan tren LRT yang bertembung antara laluan KLCC ke Kelana Jaya dan juga daripada Kelana Jaya ke Gombak. Jadi pertembungan ini berlaku di antara stesen Kampung Baru dan juga KLCC yang mana kita berada sekarang ini. Jadi dalam tren tersebut, tren yang menghala daripada Gombak ke Kelana Jaya dipenuhi dengan penumpang sejumlah lebih kurang 213 orang. So daripada pertembungan tersebut, pelanggaran tersebut menyebabkan 166 orang cedera ringan dan 47 orang cedera parah, dan kesemua mereka telah dihantar ke hospital Kuala Lumpur dan hospital-hospital lain yang berdekatan. Jadi kita masih lagi menjalankan siasatan bagaimana pertembungan dan pelanggaran ini berlaku, kerana difahamkan salah satu tren yang menghala daripada Kampung Baru ke Gombak diberitakan tren yang rosak. Jadi mereka telah memandu uji untuk memastikan tren ini berada di trek yang sebenar, mana boleh digunakan. Jadi laluan tren yang membawa daripada Gombak adalah dipandu secara automatik, okey, yang mengandungi jumlah penumpang seramai 213 orang tadi. Okey, manakala tren yang daripada Kampung Baru menghala ke Gombak itu adalah tren yang kosong, sebab tren itu adalah rosak. Jadi yang hanya ada adalah pemandu tren yang daripada Kampung Baru menghala ke
Gombak. So, jadi pertembungan tu berlaku antara KLCC dan Kampung Baru. So dalam kejadian ini, insiden ini, kita dapati mungkin berlaku miscommunication di pusat kawalan LRT ini. Jadi kita akan menyiasat sejauh mana berlaku breakdown tadi, dan kalau kita lihat ini merupakan satu kemalangan, dan kita akan menjalankan siasatan di bawah Seksyen 201 Akta Pengangkutan Darat tahun 2010 disebabkan apa-apa perbuatan ataupun peninggalan yang boleh menyebabkan kecederaan penumpang. Jadi kita akan siasat di bawah seksyen ini jika berlaku kecuaian dan sebagainya. So siasatan perlu dijalankan kerana ia melibatkan kepentingan awam dan menyebabkan ramai yang cedera. So itu apa yang dapat saya simpulkan dalam siasatan awal kita. So kalau tuan-tuan ada soalan boleh tanya. Tuan, di laluan yang sama kan, kalau di bawah tunnel ni, sepaham kami maksudnya dua laluan berbeza. Dia sepatutnya dia laluan berbeza kan? Laluan berbeza. Sebab tu kita perlu jalankan siasatan. Kerana ia bertembung di laluan yang sama. Maknanya yang daripada Kampung Baru tu sepatutnya tidak menghala ke laluan yang bertentangan. Sepatutnya dia menggunakan trek yang sebelah satu lagi. Maksud kesilapan teknikal di pusat kawalan lah. Boleh dikatakan begitu, tapi nanti kita akan siasat lanjut. Tiada unsur-unsur sabotaj kalau tuan lihat. Setakat ini belum ada lagi apa-apa yang boleh menunjukkan ada unsur-unsur sabotaj, sebab tren ini sebenarnya rosak. Tren rosak. Cuma mungkin dari segi pusat kawalan tu mungkin ada miscommunication di situ menyebabkan berlakunya pertembungan antara dua tren yang sepatutnya tidak berlaku. Kerana tren yang daripada Kampung Baru dibawa secara manual, ada pemandu. Yang daripada Gombak dibawa secara automatik. Kecederaan macam mana yang cedera parah tu? Yang kita lihat tadi, yang dilaporkan ada 15 orang yang agak parah. Walau bagaimanapun keseluruhan tadi itu ada 47. Macam-macam lah. Tadi pun saya lihat di train tadi ada darah juga, tapi semuanya insyaAllah kita doakan semoga mereka yang berada di dalam coach tu berada dalam keadaan selamat dan cepat pulih. Tak ada. Semua berjaya dikeluarkan pada pukul 21.50 tadi. Semua berjaya dikeluarkan dengan bantuan bomba, APM dan juga pihak polis. Semua dalam keadaan sedar lah tuan. Semua dalam keadaan sedar. Kemalangan itu berlaku pada pukul berapa tuan? 8.45 lebih kurang. Dan berapa lama masa dah? Bomba dengan polis ada menghadapi kesukaran juga masih nak menyelamatkan. So far tak ada lah. Sebab pelanggaran tu bukan teruk sangat. Dia berdepan antara kepala tren tu. Di situ saja. Tapi mungkin sebab impact dia tu, pelanggaran tu, momentum tu menjadikan ianya menyebabkan yang di dalam tren yang tidak memegang apa-apa tempat pegangan, mereka akan terhentak lah. Berapa lama masa yang diperlukan untuk anggota bomba dan polis untuk keluarkan mangsa daripada dalam tren tuan? Saya rasa itu saya serahkan kepada tuan. Berapa kelajuan tren masa Kurang daripada 40 km per hour. Jarak speed dia. Jarak dari stesen tu? Stesen antara stesen tu kurang daripada 2 km. So basically train yang dipandu itu tak sepatutnya berada dalam. Ya, betul. Yang dipandu oleh pemandu tu tak sepatutnya Sen landasan. bertentangan. Ada seorang je? Seorang saja. Pemandu je lah. Pemandu saja. Pemandu uji je. Jadi 213 tu include pemandu train lagi satu orang. Yang tu yang sebelah tu. Yang ni yang train yang ni. Yang rosak. Yang rosak. So total termasuk pemandu lah 213. 214 lah kalau termasuk pemandu. So far pemandu itu ada kena tangkap tak? Pemandu macam mana? Ada perkiraan terhadap wanita mengandung. Dia yang tu, yang manual tu. Tuan, viral dekat Twitter ada gambar perempuan mengandung hamil. So adakah keadaan dia macam mana? Itu nanti kita kena semak dengan hospital. Okay, thank you so much tuan. Thank you tuan. Baik, itu tadi ialah Ketua Polis Daerah Dan Wangi, Asisten Komisioner Muhammad Zain Abdullah, dan ini pula adalah kenyataan daripada Pengarah Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur, Tuan Nordin Fauzi. Kita dengarkan.
Menteri Pengangkutan memaklumkan petugas khas ataupun task force akan ditubuhkan bagi melaksanakan siasatan, dan siasatan pula dijangka selesai dalam tempoh 2 minggu. Okey, salam sejahtera dan selamat malam kepada para wartawan yang saya kasihi. Pada malam ini saya mendapat berita sedih